Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak murid cikgu hari ini sihat sejahtera di samping keluarga. Okey. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam bab 2 faktor dan gandaan, iaitu 2.2 gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil. Okey, sebelum tu kita tengok standard pembelajaran kita, iaitu yang pertama, menerang dan menentukan gandaan sepunya bagi nombor bulat. Dan yang kedua adalah menentukan GSTK bagi 2 dan 3 nombor bulat. Okey, apakah itu gandaan sepunya? Apakah itu gandaan sepunya? Perhatikan, 9 darab 1 sama dengan 9. 9 darab 2 sama dengan 18. 9 darab 3 sama dengan 27. Nombor 9 didarab dengan 1, 2, 3 untuk menghasilkan 9, 18, 27. Okey, 9, 18 dan 27 ini disebut sebagai gandaan bagi 9. Okey, itulah maksud gandaan. Okey, cikgu bagi contoh lain. Okey, contohnya 3 darab 1 sama dengan 3. 3 darab 2 sama dengan 6. 3 darab 3 sama dengan 9. Jadi 3, 6, 9 disebut sebagai gandaan bagi 3. Okey, kalau 4. 4 darab 1, 4. 4 darab 2, 8. 4 darab 3, 12. Jadi 4, 8 dan 12 ni disebut sebagai gandaan bagi 4. Kita tengok contoh 9, muka surat 38. Tentukan sama ada 32 ialah gandaan sepunya bagi 2 dan 8 ataupun bukan. Okey, tadi cikgu ajar tentang gandaan. Sekarang ada gandaan sepunya pula. Jadi macam mana nak selesaikan? Kita tengok di sini 32 bahagi 2 dapat 16. 32 bahagi 2 dapat 16. Kalau 32 bahagi 8 dapat 4. Jadi 32 ni boleh dibahagi tepat dengan 2 dan 8. Maka 32 adalah gandaan sepunya bagi 2 dan 8. Okey. Tengok pula soalan B. Soalan B, 60 ialah gandaan sepunya bagi 5, 15 dan 24. Jadi nak buat macam mana? Kita kena ambil 60 bahagi 5, 60 bahagi 15, 60 bahagi 24. Kita tengok ada baki ataupun tidak. Okey, kalau tiada baki bermaksud itu adalah gandaan sepunya. Kalau ada baki maksudnya itu bukan gandaan sepunya. Okey, soalan C, 72 ialah gandaan sepunya bagi 8, 9, 18 dan 24. Jadi ambil 72 bahagi dengan 8, 72 bahagi dengan 9, 72 bahagi dengan 18 dan 72 bahagi dengan 24. Okey? Tengok ni, 60 bahagi 5, 12, 60 bahagi 15, 4, 60 bahagi 24 dapat 2 baki 12. Okey, ada baki. Jadi 60 ni tak boleh dibagi tepat dengan 24. Maka 60 bukan gandaan sepunya bagi 5, 15 dan 24. Okey, soalan C. 72 bahagi 8 sama dengan 9. 72 bahagi 9 sama dengan 8. 72 bahagi 18 sama dengan 4. 74 sama dengan 3. Jadi 72 ni boleh dibahagi tepat dengan 8, 9, 18 dan 24.
Maka 72 ni ialah gandaan sepunya bagi 8, 9, 18 dan 24. Jadi kamu faham tak apa itu gandaan sepunya? Okey, kalau ditanya soalan adakah itu gandaan sepunya? Okey, ini cara dia. Kamu kena bahagikan. Lepas tu tengok ada baki ataupun tidak. Kalau tiada baki maksudnya itu adalah gandaan sepunyanya. Kalau ada baki maksudnya bukan gandaan sepunya. Okey. Okey, faham kan? Sekarang kita tengok apakah gandaan sepunya terkecil. Sebelum ni kita belajar faktor sepunya terbesar. Tapi bila mai gandaan kita panggil dia gandaan sepunya terkecil. Bukannya gandaan sepunya terbesar. Gandaan sepunya terkecil. Jadi gandaan sepunya terkecil ni dalam singkatannya kita sebut GSTK. GSTK. Okey, kita telah mempelajari bahawa gandaan sepunya bahagi 6 dan 8 ialah 24, 48, 72, 96. Di antara gandaan sepunya itu, gandaan sepunya pertama 24 bernilai paling kecil. Nombor 24 itu disebut sebagai GSTK bagi 6 dan 8. Okey, dekat sini ada 3 cara untuk menentukan GSTK. Yang pertama adalah menyenarai gandaan sepunya. Yang kedua adalah pembahagian berulang. Yang ketiga adalah pemfaktoran perdana. Okey, antara tiga-tiga ni, cikgu lebih suka kamu buat pembahagian berulang kerana ianya lebih mudah dan senang nak buat jalan kira dia. Okey, kita tengok contoh 11. Tentukan gandaan sepunya terkecil bagi 2 dan 3, 3, 6 dan 9, 3, 8 dan 12. Okey, A. Kaedah menyenarai gandaan sepunya. Senaraikanlah gandaan 2, maksudnya sifir 2 lah. Senang kata kita kata sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, kamu senaraikanlah. Gandaan 3 pula kita ada 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Okey, jadi gandaan sepunya terkecilnya adalah kita tengok apa yang sama kat sini, 6, 6 sama. Nombor apa yang kecil lagi daripada 6? Yang sama. Jadi jawapan dia 6 sebab 6 lah yang paling kecil. Jadi gandaan sepunya terkecil kita ialah 6. Okey, ini adalah menggunakan kaedah menyenarai gandaan sepunya. Okey, sekarang kita tengok pula B, soalan B. Cari GSTK bagi 3, 6 dan 9. Okey, untuk B ni kita gunakan kaedah pembahagian berulang 3, 6, 9. Lepas tu kamu buat garisan macam ni, garis macam ni. Kemudian kita bahagi. Bahagi dengan, tak boleh nak bahagi dengan 3, kita bahagi dengan, tak boleh bahagi dengan 2 kan. Kita bahagi dengan 3. Okey, 3 bahagi 3, 1, 6 bahagi 3, 2, 9 bahagi 3, 3. 3 bahagi 2, okey, sorry. Dapat 1, 2, 3. Okey, dalam GSTK ni, cara dia adalah kena bahagikan nombor-nombor itu secara berturutan dengan pembahagi yang boleh membahagi sekurang-kurangnya satu nombor. Maksudnya satu nombor pun boleh asalkan boleh bahagi, kita bahagi. Nombor yang tak boleh dibahagi dengan pembahagi yang dipilih diturunkan untuk pembahagian seterusnya. Okay, kalau nombor tu tak boleh bahagi, kita buat turun dia. Nombor 3, pembahagian diteruskan sehingga semua hasil bahagi ialah 1. Jadi dalam JSTK kita kena buat sampailah jawapan bawah dia 1. Okey, tadi kita berhenti kat sini kan? 1, 2, 3. Boleh bahagi dengan siapa? Kalau dah 1, kita stop. Kita cari pula ni 2. Okey, kita bahagi dengan 2. 1 bahagi 2 memang tak ada lah. 1. 2 bahagi 2, 1. 3 bahagi 2 boleh tak? Tak boleh, akan dapat baki kan? Jadi turunkan nombor 3. Jadi dekat sini kita ada 1, 1, 3. Lepas tu, 1 ni kira dah settle dah. 3 ni yang kita kena bahagi. Nak bahagi dengan apa? Kita bahagi dengan nombor 3. 3 bahagi 3 dapat 1. Dan tulis 1, 1, 1. Sampai ada sini 1, 1, 1 macam ni. Dan di tepi ni ada nombor. Nombor ni lah kita ambil dan kita darabkan dia untuk dapatkan GSTK.
Jadi GSTK untuk 3, 6 dan 9 adalah 3 darab 2 darab 3. Tengok sini. 3 darab 2 darab 3 dapat 18. Okey, soalan yang ketiga adalah menggunakan kaedah pemfaktoran perdana. Kita ada 3, 8 dan 12. Yang ni agak sukarlah, agak mencabarlah bagi kamu kalau nak buat. Cari pemfaktoran perdana bagi setiap nombor yang diberi. Okey, apa pemfaktoran perdana dia? Okey, pemfaktoran perdana tu yang kita dah belajar sebelum ni iaitu sorry. Okey, cikgu start dengan 3. 3. 3 apa darab apa dapat 3? Tak ada. 3 je lah. 8. Apa darab apa dapat 8? 4 darab 2 dapat 8. 4 ni sama dengan 2 darab 2. Okey, jadi 2 darab 2 darab 2 ni adalah pemfaktoran perdana untuk 8. Kemudian kita ada 12. 12. Apa darab apa dapat 12? Okey, saya nak ambil 6 darab 2 lah. Okay, 6 darab 2. Macam mana dapat 6? 3 darab 2 dapat 6. Jadi 3 darab 2 darab 2 dapat 12. Okey. Kat sini 3 darab 2 darab 2. Lepas tu susun bagi sama. Apa yang sama kat sini? Nombor apa yang ada? Jadi kita ada 2 darab 2 darab 2 darab 3. Kita akan dapat 24. Okey. Jadi agak sukarlah nak buat guna kaedah pemfaktoran perdana. Jadi saya tak galakkanlah kamu guna kaedah ini. Saya suka kamu guna kaedah pembahagian berulang. Okey, seterusnya kita akan membincangkan latih diri 2.2B. Okey. Dengan menggunakan kaedah yang sesuai, cari gandaan sepunya terkecil bagi setiap nombor yang berikut. Okey, saya nak tunjuk contoh A lah, A. Okey, kita ada 16 dengan 18. Jadi 16 dengan 18 kan, kita bahagi dengan 2. 16 bahagi 2 dapat 8, 18 bahagi 2 dapat 9. Okey, lepas tu 8 dan 9, boleh tak nak bahagi? Disebabkan ini adalah nombor ganjil dan nombor genap, tak apa. Kita ambil 8 dulu, kita fokuskan dekat 8 ni, kita bahagi dia dengan 2. 8 bahagi 2 dapat 4. 9 bahagi 2, tak ada, jadi tulis balik 9. Okey, kemudian 4 dan 9, kita bahagi lagi dengan 2. 4 bahagi 2 dapat 2, 9 bahagi 2, tak ada, jadi tulis lagi 9. Okey, kemudian 2 bahagi 2, 1, 9 bahagi 2, 9. Okey, lepas tu kita teruskan lagi. Dah satu ni dah settle kan, kita 9 kita bahagi dengan 3. 9 bahagi 3, 9 bahagi 3, nampak tak? Saya tukar pen lah. 9 bahagi 3, 3. Okey, bahagi lagi. Bahagi dengan 3. 1 bahagi 3, 1. 3 bahagi 3, 1. Okey, buat sampai bawah ni jadi 1, 1. Lepas tu, kita kira lah dia punya GSTK. Okay, GSTK untuk 16 dan 18 adalah 2 darab 2 darab 2 darab 2. Kamu kira lah 2 ni ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. Okay, 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 3. Okay, kemudian dapatkan jawapan dia. Jadi 2 darab 2, 4, 4 darab 2, 8, 8 darab 2, 16, 16 darab 3, lepas tu darab dengan 3. Okay, jawapan akhir dia adalah 144. Sekejap, cikgu bagi kalkulator dulu untuk kira betul ke salah. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 3. Okay, betul, dapat 144. Okay, seterusnya kamu nak cikgu tunjuk yang nombor berapa? Nombor A, cikgu dah tunjuk dah. Okay, sekarang cikgu nak tunjuk yang mana? E lah, cikgu tunjuk E. Okay, untuk E. E, 6
Okay, cikgu tulis kat tepi ni lah. Takut tak muat lah. Ada E kan, E. Cikgu padam dulu yang mana yang tak berkenaan. Cikgu padam semua lah ya. Okay, sekejap. E. Pen merah. Okay, E. 6, 15, 18. Okay, kita bahagi dengan 2 dulu. 6 bahagi 2, 3, 15 bahagi 2, tulis je 15 sebab tak boleh nak bahagi. 18 bahagi 2, 9. Okay, lepas tu nak bahagi 2 pun tak sesuai lah sebab ini semua nombor ganjil. Kita bagi dengan 3. 3 bahagi 3, 1, 15 bahagi 3, 5, 9 bahagi 3, 3. Okay, satu ni dah settle. Kita bahagi dengan, nak yang mana? Pilih. Okay, cikgu ambil 5 lah. Bagi dengan 5 dulu. Okay, 1 bahagi 5, 1, 5 bahagi 5, 1, 3 bahagi 5 tak boleh. Jadi, Sekejap. Tak mau bahagi 5 lah. Kita bahagi dengan 3 dulu. Kita bahagi dengan nombor yang kecil dahulu lah. Okay, cikgu padam. Bahagi dengan 3 lah. 1, 5, 3 bahagi 3, 1. Okay. Last sekali kita bahagi dengan 5. 1, 5 bagi 5, 1, 1. Okey. Jadi GSTK kita untuk E adalah 2 darab 3 darab 3 darab 5. Okey, tekan kalkulator untuk kira jawapan. 2 darab 3 darab 3 darab 5 dapat 90. Okey. Itu saja untuk hari ini. Jadi hari ini apa yang kita dah belajar? Kita dah belajar tentang apa itu gandaan dan kita belajar apa itu gandaan sepunya dan juga GSTK. Jadi GSTK ni ada 3 cara. Yang pertama iaitu menyenarai gandaan sepunya. Yang kedua adalah secara pembahagian berulang. Yang ketiga adalah secara pemfaktoran perdana. Tapi cikgu nak galakkan kamu gunakan kaedah pembahagian berulang. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.